Mengapakah keadaan ini berlaku? Penentu permintaan. Faktor-faktor penentu permintaan. Faktor-faktor penentu permintaan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faktor utama dan faktor-faktor lain. Faktor utama adalah harga barang itu sendiri. Manakala faktor-faktor lain meliputi harga barang lain, pendapatan individu, cita rasa, musim, dasar kerajaan dan jangkaan harga masa hadapan. Harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Semasa harga kereta Procar berharga RM38,000, permintaan terhadap kereta ini tidak begitu menggalakkan. Tetapi, apabila harga kereta Procar turun kepada RM30,000, permintaan terhadap kereta itu meningkat dengan mendadak. Ini menunjukkan permintaan terhadap sesuatu barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, dengan syarat ceteris paribus, iaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tidak berubah. Hukum permintaan menjelaskan jika harga barang menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Sebaliknya, jika harga meningkat, kuantiti diminta akan berkurangan. Lihat rajah kelok permintaan. Rajah berikut menunjukkan jika harga menurun daripada P kepada P1, kuantiti diminta akan meningkat daripada Q kepada Q1. Sebaliknya, jika harga meningkat dari P ke P2, kuantiti diminta akan menurun dari Q ke Q2. Perubahan harga barang itu sendiri menyebabkan berlakunya pergerakan di sepanjang kelok permintaan. Harga barang lain. Bila kita menyebut tentang barang lain, kita akan lihat dahulu apakah hubungan yang wujud antara harga suatu barang dengan kuantiti diminta barang lain. Hubungan antara satu barang dengan barang lain dibahagikan kepada dua jenis, iaitu barang pengganti dan barang penggenap. Barang pengganti. Barang pengganti ialah barang yang dapat menggantikan fungsi sesuatu barang yang lain dan mendatangkan kepuasan yang sama. Contohnya, kamus bercetak dengan kamus elektronik. Hubungan di antara harga kamus bercetak dengan kuantiti diminta kamus elektronik adalah positif. Barang pengganti menunjukkan hubungan positif di antara harga dan kuantiti diminta. Barang penggenap. Barang penggenap ialah barang yang perlu digunakan bersama-sama dengan barang lain. Contohnya petrol dan kereta. Hubungan di antara harga petrol dengan kuantiti kereta adalah negatif. Jika harga petrol meningkat, kuantiti diminta kereta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga petrol menurun, kuantiti diminta kereta akan meningkat. Kesimpulan. Dengan andaian ceteris paribus, faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tidak berubah. Jika harga sesuatu barang itu naik, kuantiti diminta barang penggantinya akan naik. Jika harga sesuatu barang itu turun, kuantiti diminta barang penggantinya akan turun. Bagi barang penggenap pula, jika harga sesuatu barang itu turun, kuantiti diminta barang penggenap meningkat. Sebaliknya, jika harga sesuatu barang itu naik, kuantiti diminta barang penggenap menurun. Pendapatan individu Y. Lazimnya, semakin banyak pendapatan individu, maka semakin banyak barang dan perkhidmatan yang dapat dibelinya. Lebih banyak pendapatan bermakna kuasa beli pun bertambah. Maka, pada tingkat harga yang tertentu, ceteris paribus permintaan oleh individu tersebut akan bertambah juga. Lihat rajah. Kelok permintaan beralih ke kanan daripada DD kepada D1, D1. Jika pendapatan individu menurun,
Kuasa beli individu tersebut juga menurun. Permintaan ke atas barangan pun berkurangan. Lihat rajah. Keluk permintaan beralih ke kiri daripada D kepada D2. Secara khususnya, ada 3 jenis barang yang permintaannya boleh dipengaruhi oleh pendapatan seseorang individu. Jenis-jenis barang itu dibahagikan kepada barang mewah, barang mesti dan barang bawahan. Apabila pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang mewah akan meningkat. Permintaan terhadap barang mesti tidak akan berubah. Permintaan terhadap barang bawahan akan menurun. Apabila pendapatan seseorang menurun, permintaan terhadap barang mewah akan menurun. Permintaan terhadap barang mesti tidak akan berubah. Permintaan terhadap barang bawahan akan meningkat. Cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna dipengaruhi oleh iklan. Semakin kerap iklan itu disiarkan, semakin tinggi permintaan terhadap barang yang diiklankan. Fashion. Tabiat manusia ialah sering menukar fashion dari yang lama kepada yang baru. Jika fashion baru sekarang ialah perabot jati, maka permintaan perabot jati akan meningkat. Kesedaran kesihatan. Ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang kesihatan seperti pil vitamin, alat senaman atau alat penapis air bersih. Jika cita rasa terhadap sesuatu barang meningkat, ceteris paribus, dengan andaian faktor lain tidak berubah, kuantiti permintaan akan meningkat. Kelok permintaan beralih ke kanan dari DD ke D1. Jika cita rasa terhadap sesuatu barang berkurang, permintaan akan menurun. Kelok permintaan beralih ke kiri daripada DD kepada D2. Musim. Keadaan musim juga mempengaruhi permintaan sesuatu barang. Ceteris paribus, dengan andaian faktor lain tidak berubah. Pada musim hujan, permintaan baju hujan akan meningkat. Kelok permintaan baju hujan akan beralih ke kanan daripada DD kepada D1. Permintaan aiskrim pula menurun. Kelok permintaan aiskrim akan beralih ke kiri daripada DD kepada D2. Pada musim panas, permintaan alat penghawa dingin meningkat. Kelok permintaan alat penghawa dingin beralih ke kanan daripada DD kepada D1. Pada musim perayaan, Hari Raya Korban misalnya, permintaan terhadap lembu untuk disembelih meningkat. Kelok permintaan lembu beralih ke kanan daripada DD kepada D1. Dasar kerajaan, ceteris paribus, dengan andaian faktor lain tidak berubah. Penurunan kadar cukai pendapatan individu menyebabkan pendapatan boleh guna isi rumah meningkat. Seterusnya, kuasa beli isi rumah meningkat. Kesannya, kuantiti permintaan akan meningkat. Kelok permintaan akan beralih ke kanan daripada DD kepada D1. Sebaliknya, peningkatan kadar cukai menyebabkan pendapatan boleh guna menurun. Seterusnya, kuasa beli isi rumah menurun. Kesannya, kuantiti permintaan akan menurun. Ini menyebabkan kelok permintaan beralih ke kiri daripada DD kepada D2.